أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد
وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita mari bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, la azidannakum. Nasihat aku akan tambah lagi, Tuhan kata. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Maka sungguhnya azab aku sangat teruk. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita mari baca Quran. Sama-sama kita mari baca Quran. Iqra warattil kama kunta turattilul Quran kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatak fi akhir ayatin taqra'uha. Hendaklah kau baca, dah baca baik molek, maka sungguhnya pangkat engkau di sisi hujung ayat yang kau baca. Lebih baca Quran ni banyaklah. Nabi SAW sabda, inna fadlal Quran ala ghairih. Sungguhnya lebih Quran di atas yang lain. Ka fadlillah ala khalqih, supaya Tuhan lebih di atas makhluk lah. Oleh itu alhamdulillah, pokok kita semua jangan lupa baca Quran lah pagi kita, insya-Allah selamat dunia akhirat. Terjaga perintah-perintah Tuhan, semaya jemaah, bagi orang lelaki, muslimin, muslimat semaya waktu, baca Quran jangan tinggal, insya-Allah. Maka Tuhan akan permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Sama-sama kita bakal tengok ayat yang ke-28 pada surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya, dah ketahui olehmu bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, menjadi fitnah ujian lah. Dan sesungguhnya di sisi Allah jiwalah pahala yang besar. Apakah artinya harta ni dan anak-anak menjadi fitnah? Oleh itu janganlah kamu kerana kamu sayangkan harta benda. Sebab apa boleh Tuhan laras sini? Kerana kamu sayangkan harta dan kasihkan anak pinak, lalu kamu terdorong melanggar perintah-perintah Allah dengan sebab harta dan anak saat ini. Kerana Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang mematuhi perintah-perintahnya dan mengutamakan keredaannya lebih daripada harta dan anak pinak yang dikasihi. Jadi Tuhan sebut sininya, kalau mengikut maknanya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat yang lain ada Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada Tuhan sebut adu.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara isteri kamu dan anak-anak kamu saat itu seteru kamu, fahdharuhum, maka hendaklah beringat. Dan jika kamu maaf dan kamu jauhlah dan kamu apung, fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayat lain dah sebut, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kamu, innama amwalukum wa auladukum, dan anak-anak kamu ini fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan Tuhan ada pahala di sisi Allah yang besar. Kerana apa boleh panggil fitnah? Fitnah ni apa dia fitnah? Jadi ada tuai tafsir kitab, tuai tafsir Sahibul Manar, kata al-fitnatu, fitnah tu hiya al-ikhtibaru, iaitu ujian, wal imtihan, periksa, bima yashukku ala nafsi fa'luh, dengan barang yang payah di atas seorang nak melakukan, au tarkuhu, atau nak tinggal, au qabuluhu, atau nak terimanya, au ingkaruhu, atau nak ingkar. Itu fitnah. Makna payah kita ni, iaitu ikhtibar, ujian, periksa, Tuhan periksa lah. Dengan barang yang payah kita nak buat, payah kita nak tinggal. Kadang-kadang tu barang tu payah nak buat, menyebabkan kita tu tinggal. Atau barang saat itu tak payah nak tinggal. Dan jadi kita berasa duk nak telajak, atau payah nak terima, payah nak tolak, maka itu fitnah. Nama dianya fitnah. Banyak kata Tuhan sebut, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatli wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi. Tuhan sebut wal fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah tu asyad, lebih teruk, minal qatli, daripada bunuh. Kerana kadang-kadang saat itu fitnah itu, sepuluh orang fitnah kat orang lah, menyebabkan orang tu balah habis setiap kampung, kadang-kadang satu dua keluarga, rusak masyarakat dan sebagainya. Dan di antara fitnah ni, iaitu kita tuduh orang tanpa bukti, tuduh loi-loi, atau tuduh semata-mata. Itu di antara fitnah. Atau sebar benda tak baik, orang duk kecek hatu ya, maka itu fitnah orang panggil. Sebab tu dah sebutlah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, di antaranya atau bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bai'ah Nabi ketika bai'ah kali pertama di Aqabah. Allah nusyrika billahi syai'a wala nasrik, tidak syirik, tidak mencuri, wala nazdi, tak zina, wala naqtul auladana, tak bunuh anak, wala na'ti bi buhtanin naftarih baina aydin wa arjulina. Kami tidak datangkan bi buhtan, dengan satu dusta perkara yang bohong. Buat witimu, fitnah lah. Sebab tu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamun allaha syadidul iqab. So takut fitnah, jangan memfitnahkan. Dan Tuhan sebut sini ya, iaitu wa'lamu anna, ketahui olehmu bahwasanya annama amwalukum wa auladukum. Apa arti
Ketahui bahasa harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Makna ketahuilah bahasa harta-harta kamu yang Tuhan jadikan kamu tu orang juru cara, dan anak-anak kamu hak Tuhan beri saat itu adalah ikhtibar min Allah, ialah ujian pada Allah Subhanahu wa taala dan ibtila' li ibadihi. Dan Tuhan nak uji, nak tengok adakah mereka bersyukur dan taat, atau mereka itu saat itu duk sibuk siapa ke tak boleh nak taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok situ. Tu maknanya Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana Tuhan reta saat ni tu, reta kita jadi fitnah. Apa maksud jadi fitnah? Makna kadang-kadang kita rela untuk demi nak dapat harta saat ni, kita rela buat benda-benda yang haram. Dah tengok duk berlaku, duk jual barang haram. Dah orang-orang kita banyak duk jual air ketung. Dah ketung, jual ganja. Maka itu tu orang panggil fitnah tu lah, menyebabkan dosa. Lepas tu pula nak kata saat ni jong agi jadi anak koli. Kedai-kedai share bisa. Kedai orang buka selagi jual barang tak halal dan sebagainya. Nak duit. Dan nak duit kadang-kadang jual tubuh bisa. Nak pakai barang-barang mahal, terosak iPhone dan sebagainya, maka jual tubuh. Dan banyaklah orang panggil itu, orang panggil fitnah lah. Fitnah. Karena kita nak saat ni kita jangan rela segala-galanya. Kita buat apa sahaja. Asalkan boleh duit kecek itu mudah-mudahnya. Asalkan boleh duit. Tak ada kira halal haram, tak ada. Tipu orang. Rapah orang, make orang. Ipik tanah orang. Macam-macam buat segala-gala je untuk nak harta. Sebab itulah ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, hujibat ad-dunya bisyahawat. Dihiaskan dunia saat itu, dilikung dunia dengan syahwat. Dengan benda yang kita ingin, yang kita nak. Dan Tuhan sebut sendiri, Allah Subhanahu wa taala firman, zuina lin-nas, dihiaskan bagi manusia hubbus syahawat. Suka benda syahwat, suka benda yang ingin, kasih pada benda keinginan. Nafsu syahwat lah. Syahwat saat itu dalam tubuh kita ni Tuhan, ada perasaan nak. Nak kepada benda tu, nak kepada harta, nak kepada kalau orang jatuh kok. Ingin kepada perempuan orang tina. Ingin pada harta. Dan orang tina seperti juga ingin pada mah perak dan sebagainya. Buat berasa nak pakai tu, nak ketah-ketah kadang-kadang. Tak boleh. Ini tu fitnah betul lah. Sebab tu dah setengah saat ni tu. Sebab tu orang kata Tuhan sebut kan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hapis zina, jangan hapis. Dan sepuluh orang tua dah kata orang ni punah kerana dua perkara. Satu punah kerana orang tina, yang kedua punah kerana harta, kerana duit. Punah orang tina tak boleh duduk dekat, tak boleh kecek seumur, tak boleh duduk rapat dengan dia. Dia lama-lama jadi fitnah. Jadi fitnah ni tu, dia tak ada kira apa. Jangan uduh tu untuk menarik mula-mula tu ya. Dia lama-lama tak jangan belakang. Dia kecek seumur seperti tu juga. Sebab tu benda-benda lagu tu. Jadi siapa ke tak leh tak leh
puasa nak tengok, puasa nak kecek, puasa nak tu nak ni, maka benda tu orang panggil fitnah ni. Harta seperti juga nak boleh juga duit. Nah, jom buat segala-gala, tengok orang lain duk jual. Allah, kadang-kadang kita tengok Salmah duk jual ubat, jual gapo macam ayat dalam Facebook saat ni tu, jual sampai ke nyapu dan sebagainya. Sebut dan nyapung kecek orang tino, ada kadang kecek nyapung ke atas nak kecek pon dah. Kerana dia tak ada malu, kurang malu, tapi orang tino gamuk kecek benda-benda yang tak sepatutnya. Maka benda-benda lagu tu kerana kawan kerana nak harta. Sebab tu dah sebut Tuhan sebut zuina linnas, dihiaskan manusia saat ni hubbus syahwat, suka kepada keinginan minan nisa, daripada orang tina, wal banin, nak anak ni satu pelak, orang panggil kasih pelak. Kita ni letih pagi petang kerana anak. Kalau demo lain nak ambil kita nak jong with dia, orang duk minta sedekah sikit 20 kok tu saya, tapi anak tak. Dia buat segala-gala untuk anak. Kerja letih penat untuk anak. Letih, penat, tak rak. Allah duk kacau situ. Ni ayat tat hubbus syahawat minan nisa wal banin. Anak ni Tuhan bui jadi dia panggil satu benda yang kasih gila jugalah. Wal qanatiril muqantarah. Qanatir tu yang mari yang lepas dah tu dah. Nombor satu sekali minan nisa. Dah tu masalah Tuhan orang tino tu. Dah Tuhan hiaskan, rasa kasih, rasa nak, rasa gapo, rasa ingin dan sebagainya. Wal banin, kata anak yatim. Wal qanatiril muqantarah, dah harta yang banyak, mah perak minadz zahabil fiddah. Mah banyak, perak banyak, duk taruh. Wal khailil musawwamah. Khail musawwamah ni kalau ni kat kereta lah, dulu kat kuda. Wal an'am, nak nate. Orang Jawa itu orang Arab kok. Perak utah puluh-puluh ekor, kambing puluh-puluh tu kira kaya lah. Wal harf, kebun. Semua tu harta dunia sama. Harta dunia belaka. Lepas tu tak leh fak kita kerja lagu tu, tak say tu tak sebit dunia. Dak. Dia bukan masalah Tuhan suruh kerja supaya kita duk royak panggil kerja ni. Tuhan suruh kerja. Sehingga Tuhan sebut idza qudiyatis salah, maka apabila selesai sembahyang jemaah, fantashiru fil ard, maka hendaklah kamu pergi masing-masing di muka bumi, yabtaguna fadlillah. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, maka hendaklah cari rezeki Tuhan. Wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Dan hendaklah ingat Tuhan supaya kamu beruntung. Dan supaya itu juga Tuhan suruh kerja kan. Sebaik-baik benda kita makan min kasbi yadih, daripada usaha kita, hak kita boleh melalui tangan kita. Suruh kerja. Dan ayat-ayat yang banyaklah suruh kerja saat ni. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Seperti juga suruh kerja. Coba kita nak kerja ni, kerja jadi akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuhan suruh wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Suruh kita usaha cari saat ni jadi akhirat. Maknanya apa kita dah sebut, harta kita cari harta semua untuk infak, untuk sedekah, untuk apa lebih pada Tuhan sebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Al-afwa saat ni maka kita belanja di jalan lebih saat itu, di jalan akhirat lah. Semua jadi akhirat belaka. Dan kalau kita niat molek dan kita guna untuk kebaikan lah. Tu.
Maknanya tak, harta saat ini difitnah, wa auladukum, dan anak kamu supaya tu juga, anak kita supaya tu juga. Kita ni Allah, usaha pagi petang, usaha pagi petang saat ini tutup boleh anak. dalam tafsir Al-Baghawi ada sebut, dia kata lagu mana? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, qila hadha aidan fi Abi Lubabah. Hak ni dia kata ayat ni turun ni pada Abi Lubabah. Abu Lubabah ni, Abi Lubabah, kita ada ayat kata harta dia saat ni duduk di Fort Bani Quraidah ke. Tu. Pasti dia tak say lah orang Islam saat ni tu. Hidup bila hatta dia pergi saat ni tu. Dia suruh dia Nabi Nahta Muaz, Sa'ad bin Muaz tak boleh. Fok dia tak seterima, tak lubab kan Abu Lubab ada pun berayuk masa tu. Maka Abu Lubabah ni lah orang yang ikat tali di tiang masjid Nabi SAW, dan dia tak akan pecah tali saat ni sehingga tu hapung. Bila tu hapung saat ni pun dia tahu rasa tak puas hati, minta Nabi pecah tali dia. Dia kata sini wa dzalika anna amwalahu wa auladahu, dalam tafsir Baghawi, dan demikian itu bahasanya harta dia dan anak dia kanu fi Bani Quraidah. Anak dia nya, harta dia dan anak dia duduk di Bani Quraidah. Faqala ma qal khaufan alaihim. Maka dia pun duk kata kecek barah dia kecek itulah. Kerana dia takut kena sampai ke anak dia harta dia ni. Wa qila hadza fi jami'in nas. Dah kata kata setengah ayat ni untuk semua manusia lah. Cuma ada riwayat hadis an Aisyah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi utiya bi sabiyyin faqabbalah. Ada orang wari budak seorang Nabi kucuk waqala. Kemudian Nabi kata ama jaga-jaga innahum mabkhalah wa majbanah. Sesungguh mereka mabkhalah. Mabkhalah ni apa? Bila Nabi wari budak ni Nabi pegang, maka Nabi kucuk, Nabi kata innahum budak-budak ni mabkhalah, menyebabkan kedekut. Jadi saya kita kadang-kadang dia ingatkan anak ke nak sedekah nak wa majibana wa takut nak pergi perah wa innahum la min rihanillah. Dan sungguh mereka itulah min rihanillah azza wa jal. Sungguh mereka itu di antara, jadi inilah nak ayat kata rihan ni sama maknanya bau sedap tu mana. Jadi sebab tu nak ayat gapo sininya, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita ingat. Dan ada sebut dalam tafsir Al-Wasit, dia kata kena walamma kana hubbul amwali wal aulad wal ishtighal bihim, dan ada sepatah kata ulama hikmah ke hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya, kasih dunia saat ni, ra'su kulli khati'ah, kepala perkara yang menyebabkan semua kesalahan. Sebab tu majbanah nan itu Nabi kata innahum mabkhalah, menyebabkan bakhil. Majbanah sebabkan takut nak pergi perang. Tengok orang Arab lah ni, kita tengok setara kata Gazzah dah duk perang mati 21,000 dah ni, bakat duk diam diri, dah tak ada pia jengok, tak ada pia nak tolong. Kerana apa? Kerana sebutkan Nabi SAW sebut yushikul umam, hape umat-umat antada'a alaikum,
bahawa mereka itu nak hurung kamu kama tada'al akalatu ila qasatiha, supaya hurung oleh orang hak lapar saat itu kepada bekah makanan saat ini lah. Qalu, mereka berkata, afamin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah dari kerana puak kita sikit pada hari itu? Qala, Nabi tabal antum kathir, bahkan puak kamu semua tu banyak. Walakinnakum, tapi kamu kawutha'is sail, supaya ngabuih di laut. Walayangzi'anna Allah min suduri aduwikumur ru'ba, dan Tuhan akan cabut daripada dada seteru kamu saat itu berasa gerung. Walayakzifanna Allah fi qulubihimul wahna, dan Tuhan akan capok dalam hati kamu perasaan al-wahna. Qalu mal wahnu ya Rasulullah, dan mereka tanya, gapo dia wahnu Rasulullah? Qala, Nabi kata, hubbud dunya kasini wa karahiyatul maut, dan karahiyah benci pada mati. Sebab itulah dalam tafsir al-Wasit dia kata, walamma kana hubbul amwali wal aulad, tak kala adalah kasih harta-harta dan anak-anak, wastighalu bihim, dan duk sibuk dengan mereka itu, min ahammi dawa'il iqdami alal qiyadah, tak kala kasih kita dan anak dah sibuk duk cari kita saat ini di antara perkara yang sangat berbahaya dan sangat membawa kepada al-iqdam alal khiyanah, di atas melakukan khianat. Nabbaha subhanahu ila dhalik, sebab tu Tuhan nak beri peringatan kepada kita, nak kita ingat, nak kita tahu, kita khabar. Faqala, maka Tuhan kata, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Jadi sebab ayat ni kalau kita kira hubung dengan ayat-ayat dulu, hubung masalah tentang masalah harta ghanimah dan sebagainya lah, maka harta ghanimah tadi ada perselisihan di antara para sahabat. Maka kerana harta kan nak belaka kan, kita tu nak belaka. Sebab tu kita wagi kita ni pun orang panggil kita wagi barang tu ke. Apa kata wagi barang tu hingga sikit. Orang tak ada berubuk sangatlah, tapi apa kata wagi duit. Apa wagi duit, tahu tu wagi duit tu masalah sikit. Apa demo duk berlaku aibah lah itulah. Apa wagi duit tu jadi pakak mari banyak. Tak tahu tak siapa mari. Jadi kita cek dah buang lek. Jadi lagu tu. Kadang pakak nak belaka dah. Kadang dia mau setengah tak ada teruk pun nak juga. Jadi masalah. Kalau bagi barang hingga sikit. Tengoklah insya-Allah lah ada lagi tu kita nak buat lagi dah ni. Nak buat lagi. Duk sore mau buh lagi. Sebab tu nak tengoklah. Aibah. Dia kata lagu mana? Wa'lamu, ketahuilah mana ayyuhal mu'minun, hai beriman, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasa anak harta kamu dan anak kamu fitnah, ai imtihanun, periksa, Tuhan periksa, waktibar, ujiya lakum minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala, yatabayyana, supaya ternyata kual iman, kekuat iman, min dha'ifi, tu, atau liyatabayyan, supaya nyatakan qawiyal iman, supaya Tuhan nak tahu qawiyal iman, orang yang kuat iman, min dha'ifi, daripada orang yang lemah. Amma qawil iman, ada orang yang kuat iman, fala yushghiluhu maluhu wa waladuh, atau fala yashghaluhu, maka tidak buat jadi sibuk hartanya, wa waladuhu, dan anaknya, ta'atillah, daripada taat pada Allah. Sebab tu supaya dengan kita ke, kita orang Islam ni kena baik ni. Orang Islam ni kerja yang rajin, tu sifat orang Islam.
Supaya pada masa Nabi, kita tengok Abdul Rahman bin Auf bisa. Orang berniaga besar, sedekah. Anak apa? Karena dalam Islam ni tidak menghalangkan daripada menjadi kaya. Kita bukan komunis. Dah bukan kapital. Bukan sistem kita. Nabi kita hajar kita orang Islam. Orang Islam ni ada kebersamaan di antara sesama orang Islam. Kita sama di antara orang Islam. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, cara mikir kitanya iaitu inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu tu atqakum, ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sama. Sama saat ini, bukan sama harta. Sama saat ini. Sama di mahkamah. Dan sama kena adil sesama. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan suruh adil. Dan kita juga kebersamaan di antara kita saat ini melalui kita sama ni. Maknanya kita tidak buat kita tinggal perintah Allah. Sebab tu saya dah banyak kali kita kata nak kerja banyak mana kerja lagi. Mesti kita kena kerja, kena rajin kerja. Pak kita orang Islam rajin kerja, sahabat rajin kerja. Saya nak bakal jadi khalifah tu nak nego lagi nak ayat. Tapi saya nak Umar dah mari nasihat atau tak usah lah. Dah duk sibuk dengan amrul muslimin. Duk merintah orang Islam ke. Saya nak bakal ni, mula-mula jadi tu dia tak ada duit ke bagi dah. Lepas tu nak pergi nak pergi kerja lah, nak pergi jual dulu lah. Pakai sekalinya ambil duit sana saya nak Umar sana lah. Baik pada Baitul Mal ke, sebelah orang duk mari ke apa sebelah kambing, sebelah ke apa hari tu duk mari rumah. Sebelah sekor lebih. Saya bakal sebelah ambil setengah. Tak. Anak apa karena lebih ke? Lebih ada orang mari tu. Nak ayat kata Islam ni suruh kerja. Suruh kerja, suruh rajin kerja. Tapi kita rajin kerja tidak menyebabkan tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tinggal. Tuhan suruh ni, kalau kita ni buat kerja orang hulu kok motong banyak, maka siapa waktu semaya cokoh duduk di masjid. Kalau orang berniaga pula, jadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubi wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Tuhan sebut siap orang-orang yang tidak melalaikan mereka itu oleh peniaga wala bai'un, tidak juga melalaikan mereka oleh jual beli. Semua ni tu orang dalam Islam Tuhan buat sifat-sifat orang dalam Islam. Makna dia kerja tapi dia tidak melalai, tak buat galik daripada tinggal. Tak galik walaupun dia sibuk dengan cari dunia, dia masih ingat pada Allah. Jadi orang rijal la tulhim tijarah, tidak melalaikan mereka itu, tidak ilha. Oleh menegak walaiban an dzikrillah. Tidak dari perkara boleh tengok orang menegak. Jangan lalai. Satu la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dia tak lupa ingat Tuhan. Wa iqamis salah, tak lupa semaya. Wa itaiz zakah, tak lupa juga keluar zakat. Tiga kau. Ya khafu da yauman tataqallabu fihi al-qulub. Takut hari yang kena terbalik oleh hati-hati wal absar. Sebab tu Tuhan sebut siap-siap dah. Maknanya kerja tidak menjejaskan ibadat. Demo nak jadi ke apa jadi lagi. Sebab fak kita lah ni banyak. Kalau orang tu jadi duk kerja jadi sedadu, jadi tahan contohnya, maka kita jujur dengan Allah.
Jujur tu perintah Allah, jangan khianat, jangan gapo semua. Tak ada apa. Jadi kru. Seperti juga. Jaga amanah ni. Jangan tinggal. Semaya yang tinggal apa. Nah, seperti juga. Emang antara jadi tahan, jadi gapo satu. Jadi gapo orang nego seperti juga. Jangan tinggal. Nah, semaya jangan tinggal. Zakat jangan tinggal. Zikrillah ingat Allah Subhanahu wa taala. Aku tu ni jadi gapo? Jadi ki. Sebab tu Tuhan sebut, Tuhan uji ni kan Tuhan nak tahu. Orang yang kuat iman dengan orang yang lemah. Wa amma dha'iful iman, ada apa orang yang lemah iman fayashkuluhu dzalika ta'atillah. Orang lemah iman saat ni, maka semua penegak dia, kerja dia saat ni buat sibuk tak ada nak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang duk kerja buka kedai di Malaysia, dia duk oyak kat saya dulu. Ada satu hari dia kata, orang laku berdoa kedai. Laku berdoa ni tu, siapa kaya tak ada satu hari boleh puasa. Jadi banyak puluh hidayah ke duk payah tak ada, siapa kata semaya dah gitu ngori itu. Oh, dia rasa sesat kata. Inilah ayatnya. Nah. Wa yaj'aluhu ya'ish hayatu 'abdan li amwalih, dan kalau kita ni duk sibuk duk cari harta semata, maka harta orang dhaif iman saat ni dia jadikan hidup dia saat ni jadi hamba harta lah. Hamba harta ni kadang-kadang ni hak Tuhan sebut dalam Quran, allazi jama'a malan wa 'addadah. Orang duk hipung harta wa 'addadah duk bila saja. Dia duk nak banyak saja ya, sebab pelik sungguh. Kadang-kadang nak banyak saja, tak ada nak guna. Oh, berat benar. Kadang-kadang nak guna untuk sakit. Nak makan, nak tukar ni tak. Ni nyanyi sekali ni. Jadi hamba wa muti'an li matalibi auladihi, dan kadang-kadang duk patuh turut apa yang dikehendaki permohonan anak-anak nak gapo nak cari tu cari ni, hatta walau kanat hadhihi ta'atu, dan jika ada taat ni mutanafiyatan ma'a ta'alimi dinihi wa adabi. Ternafi berlawan serta ilmu atau pengajaran-pengajaran agama dan adab-adab agama tinggal jauh. Atau setengah ni tu bimbingkan anak sikit gigi hatta sekolah apa? Sekolah Syiah tu. Ada? Fok kita ni kena ingat. Nak ingat kata kita duk plan nak jadi gitu gini anak, tapi hak Tuhan duk plan ke lain. Nak ingat fok kita ni banyak orang saat ni tu. Sekolah ni fok kita gila bahasa Inggeris. Gila bahasa Inggeris. Jadi anak boleh bahasa Inggeris. Allah mujurnya mokpok. Seolah atau bijak boleh nombor 1 dalam sekolah seolah tu. Boleh kiat ni jeng lah ada kira. Ni orang panggil pengaruh barat lah sebenarnya. Benda tu wasilah dia bahasa ni, bukan tanda bijak. Wasilah panggil. Wasilah ni tangga. Dan untuk untuk nak dapat suatu. Lepas tu budak ni dia terlupa kalau dia tak kecek duk kepala dia terlupa panggil. Faham? Ada-ada kita saat ni tu. Kerana kita bimbing anak doa ni tu, kita pergi hatta dia mengaji tu kuam apa dia panggil? Lebih lah. Kenwai. Istilah kenwai. Orang ngajar kadang-kadang ngajar kenwai. Nak bijak ni. Jadi budak tak sepatut tak tu lagi pasal kata. Ada saya seorang ya habis doktor juga seperti kita lah. Dan dia kata, dia dulu ngaji sekolah korak-korak ya, kata kat kampung gitu ya. Job doktor apa tu lah juga. Lepas tu bijak lah tu. Jadi buku masalah ni ada Tuhan duk tak lagu lain kita ni. Dah ada lagu lain. Sebab tu ya kerana kasih doa pada anak saat ni. Tak ada punca gapo ni. Nak uji anak masa depan kita nak kira tak anak kita boleh jadi menteri kecek mudah-mudah lagu tu agak-agak. Sebab tu kita kena ingat ada habis duit banyak, ada habis mengaji ke anak. Anak kita saya berdoa. Tak ada salah apa orang panggil tapi kita saya berdoa.
lebih. Jadi dia kata wa amwalul insan, dan harta manusia ni alaiha, di atas harta madaru hayati, likungnya hidup dia, wa tahsilul raghabai wa syahawati, dan nak menghasilkan benda yang dia nak, keinginan lah, wa daf'u katsirin minal makarih anhu, dan untuk nak tolak benda yang tak suka. Sebab tu manusia tu fahu yatakallafu fi talabihal masyaq. Manusia duk cari harta saat ni, ya jong, letih, penat, tak rak, wayar kabus si'ab, dan terpaksa kena susah, ya jong. Wa yukallifuhu asy-syar'u fiha, dan agama ni perintah pada dia supaya dia iltizam al-halal, kena cari hak halal. Dah. Lepas tu pula wajtinabal haram, dah jauh. Iltizamul wajtinabul haram wa yuraghibuhu fil qasd wa i'tidal fil infaqih, dan syarak menggemarkannya fil qasdi. Pada kesederhanaan, mana tengah-tengah wal i'tidal fil infaqih, belanja saat ni. Wa ammal aulad, adapun anak-anak fa hubbuhum, maka kasih mereka itu kama yaqulul ustaz al-imam sahibul manar. Tu tafsir sahibul manar kata, kasih ke anak tadi tarbum minal junun. Satu benda supo dengan gila dah. Yulqihil fatirul hakim fi qulubil ummahati wal aba. Tuhan capak masuk dalam hati ibu-ibu dan bapak-bapak. Fayahmiluhum, maka buatkan mereka itu ala badli kulli ma yustata' badluh fi sabilihim. Buat mereka itu di atas usaha sehabis-habis apa mereka itu mampu buat di jalan anak, untuk jalan untuk anak lah, untuk anak kacau usaha macam-macam tu. Sebab tu ada hadis sebut, hadis rawa Abu Laila min hadis Abi Sa'id, riwayat Abu Laila daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, dia kata al-waladu, anak ni thamaratul qalbi, buah hatilah, wa innahu majmanah, dan ia adalah majmanah, menyebabkan takut nak pergi perang, kan ada takut ke anak ni, wa mabkhalah, dan menyebabkan jadi kedekut, wa mahzanah, dan menyebabkan duka cita, sedih dan sebagainya. Tu. Tu maknanya wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim, dan sungguhnya di sisi Allah jiwalah pahala yang besar. Di situ sebab makna mana sini dah ketahui bahasa di situ ada pahala yang besar. Maknanya kita dapat harta ni kita buat untuk jadi akhirat lah. Habis kat tu Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, wahai orang yang beriman. Hei orang beriman. Apa makna orang beriman? Mana orang yang percaya kepada Allah, dan orang yang membenarkan perintah Allah dan Rasulnya, dan orang yang beramal dengan syariat Allah, dan orang yang percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan percaya bahawa semua langit bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wahai orang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, nasya ia mengadakan bagi kamu petunjuk. Furqan saat ni itu makna hidayah, tunjuk, boleh kita tahu di antara, boleh kita beza di antara al-haqq wal batil, di antara benda yang molek dengan benda tak molek. Tu hawi benda tu kalau kita ni takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebab tu ayat ni Tuhan sebut in tattaqullah, jika kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Tuhan jadi bagi kamu furqan, petunjuk. Wa yukaffir ankum sayiatikum, Tuhan hapus dosa, wa yaghfir lakum, dan Tuhan hapus. Jadi ada sebut dalam tafsir As-Sa'di, ya imtithalul 'abd li taqwa rabbih, turut seorang hamba kerana takwa, kerana takut pada Tuhannya, nuwanus sa'adah, itu tu ialah tanda bahagia, tanda senang, tanda kebahagiaan lah seorang saat ni takut Tuhan. Wa alamatul falah, dan tanda beruntung di akhirat. Wa qad rattaballahu 'ala taqwa min khairid dunya wal akhirah syai'an katsira. Tuhan jadikan di atas takwa saat itu sebab dapat kebaikan dunia akhirat syai'an katsira, perkara yang banyaklah. Fa dzakara huna, Tuhan sebut sini, anna man ittaqallah, puasa siapa hak takut Tuhan, hasalahu arba'atu asya', akan dapat, akan hasil baginya 4 perkara. Kullu wahidin minha khairu minad dunya wa ma fiha. Tiap-tiap satu daripada 4 perkara lebih baik pada dunia dan bagi ada dari dunia saat itu. Gapo 4 perkara? Al-awwalu, yang pertama al-furqan, iaitu furqan. Tuhan furqanan, Tuhan sebut ya ja'alakum furqanan. Gapo furqan? Al-furqan wa huwa al-ilm wal huda alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wad dalal. Furqan itu ialah ilmu. Ada ilmu dan petunjuk hak yang Tuhan buat kita ni dapat beza di antara benda molek, di antara petunjuk dengan sesat. Mula-mula sekali Tuhan akan tunjuk jalan kita, jalan yang betul kepada kita tu. Mula-mula kalau kita takut Tuhan, Tuhan buka jalan. Tu buka jalan tu banyaknya. Allah Ta'ala buka jalan hari tu banyak. Wa'wi perasaan kita saat ni. Wa'wi perasaan kita saat ni tu lembut hati. Saya pengalaman kita nak ayat. Kita baca Quran ni, baca Quran lah. Sebab saya dah buat amal baca Quran. Jadi kita baca Quran ni. Tuhan pertamanya dapat istiqamah. Yang keduanya kita ada perasaan lazzatul iman, kelazatan. Yang tiganya kita ada perasaan tanggungjawab. Lepas tu Tuhan tolong kita. Lepas tu pula Tuhan kita nampak benda-benda yang baik. Lepas tu pula Tuhan mudah segala urusan kita. Tuhan mudah. Dan kita reti, kita faham, dan Tuhan ilmu pada kita. Itu di antaranya lah. Sebab tu di antara kita takwa kepada Allah SWT. Sebab tu Tuhan sebut sini, iaitu Tuhan furqan. Sebab Quran ni panggil furqan. Kerana furqan mana al-fariqu bainal haqq wal batil, perkara yang beza di antara benda yang benar, benda tak benar, benda tak molek. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayyana yadayhi wa anzalal furqan
musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal furqan. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal furqan. Min qablu dalin nas wa anzalal furqan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injila min qablu dalin nas wa anzalal furqan. Wa anzalal furqan. Al furqan. Nah. Wa anzal al-furqan, jadi al-furqan ni asal ada juga furqan, Quran nama furqan, kayak Quran, furqan. Karena dalam Quran ni sebut benda di antara benar al-haq wal batil. Dan sini ni tu hawi furqanan, mana al-ilm wal huda. Mana lagu tu. Dan yang kedua tu hawi al-thani wa yukaffiru ankum. Yang kedua ni takfirus sayyiat. Takfirus sayyiat yaitu dua yang dua yang tiga ada, yaitu yang dua ni Tuhan hapuskan segala dosa wa yaghfir lakum, dan keapunne Tuhan keapunne lah. Yang keempat ni al-ajrul azim. Al-ajrul azim, pahala yang besar. Pak kara tu hawi kepada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, in tattaqullah, jika kamu takut pada Allah. Apa takwa? Takwa ni pun ada banyak tafsir pentafsiran pada takwa. Setengah ulama kata imtithalul awamir wa ijtinabud nawahi, makna kita turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dijauh benda an-nawahi, benda larang ni. Dan ada setengah ulama ni tu takwa makna kita beringat supaya kita jalan atas duri. Kadang jalan duri ni kita beringat saya kena duri, saya kena benda-benda yang haram. Mana kita beringat semua itu bagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan sebut in tattaqullah, jika kamu takut Allah, jika kamu takut Tuhan kak. Yaj'al lakum furqanan, yaj'al lakum furqanan, Tuhan jadikan bagi furqan hudan wa ilman. Tuhan beri petunjuk dan ilmu kepada ilmu. Tuhan beri ilmu. Tu. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Tuhan ampunkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Tuhan hapus kesalahan kita, dosa kita. Wa yaghfir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Tuhan hapus bagi kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Taala dzul fadlil azim, Tuhan punya limpah kurnia besar. Ni banyaklah. Tuhan sebut di antaranya rezeki murah, orang takut Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takut Tuhan, yaj'al lahu makhrajan, Tuhan buka jalan pada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Tuhan rezeki dengan tak ada kira-kira lah. Dan Tuhan mudah segala urusan takwa. Wa may yattaqillah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Tuhan jadikan daripada urusan dia yusra, jadi mudah. Jadi mudah. Sebut ayat Tuhan sebut ke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahum. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha, siapa takut Tuhan tu awak jadi mudah. Segala urusan dia tu jadi mudah. Terus rezeki mudah, urusan mudah. Nak gapo lagi kita? Target seleta tu ya. Rezeki mudah tu sangat-sangatnya. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, wahai Rasul, tak kalau orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kebesaran Allah sebaik-baik, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Jadi cerita ni, ayat ni Tuhan nak suruh Nabi SAW suruh ingat jugalah. Lagu mana? Tu mana wa id yamkuru bikal ladzi kafaru. Lagu mana? Benda yang berlaku ada sebut tafsir As-Sa'di. Dia kata wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru ay wadhkur ayyuhar rasul. Hanalah ingat wahai Rasul. Ma manallahu bihi alaik. Bagai hak Tuhan wi nikmat di atas engkau dengannya. Idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir musyrik saat ni tu nak tipu Nabi SAW. Bila hina tashawara al-musyrikun fi darin nadwah, ketika mesyuarat orang kafir musyrik di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni iaitu tempat sorak sepa dia lah, fok-fok Quraisy dia beri pun situ. Kalau di Madinah ni panggil Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni tempat perabung jawab luar, waktu orang pakai duk beri pun situ. Tapi di Mekah ni dia Darun Nadwah, hak dia mau sorak untuk nak fi ma yasna'una bin nabi, duk sorak pada masalah nak buat lagu mana dengan Nabi ni. Dia kata SAW, imma an yuthbituhu indahum bil habsi. Tu iaitu untuk nak igat Nabi, nak pegang Nabi lah, nak kurung Nabi bil habsi wa yuwathikuh, patu nak ikat. So wa imma an yaktuluh fayastarihu, bunuh Nabi fayastarihu, maka mereka senil lepas dah tu bizamihim min syarrih. Karena mereka dengan sebab mereka dak skor tu dia panggil, kalau bunuh tak ada kena ada tupa min syarrih, daripada benda hak mereka itu kata tak molek Nabi saat ni tu. Wa imma ayyukhrijuh, dan mereka itu keluarkan. Wa yujluh ijla' hamak tu bit luar min diyarihim. Fa kullun abda min hadhil ara' ra'yan ra'ah. Kau masa tu tiap-tiap saat ni tu pakat duk tuak tu bit panenge saat ni tu. Fattafaqa ra'yuhum ala ra'yin, maka setujulah satu panenge tak satu panenge. Lagu mana? Ra'ahu syariruhum Abu Jahlin la'natullah. Orang yang paling karuk sekali Abu Jahal ni, dia kata lagu mana? Dia nampak lagu mana? Wa huwa an ya'khudhu min kulli qabilatin. Dia nak supaya kena ambil daripada tiap-tiap kabilah min qabaili Quraisyin fatan.
daripada kabilah-kabilah orang Quraisy ni orang muda. Wa yu'tuhu sayfan sariman, wi pada dia pedang, wa yaqtuluhul jami' qitlata rajulin wahidin. Nah, atau qatlata rajulin wahidin. Maka bunuh akan Nabi oleh semua sekaligus. Dah supaya dengan seorang bunuh. Dia tafarraqa damuhu fil qabail, supaya darah orang bagi Nabi mati ni supaya darah balah. Ya orang Arab ni ada fat, ada balah. Maknanya nak we kata pakat kena belaka. Fayarda Banu Hashim bidaini, maka fuak Banu Hashim ni jang bayar dia lah. Tak kena bunuh kelik, muga-ga tak tahu tak siapa, fala yaqdiruna ala muqawamati sairi Quraisy. Maka dia tak kuasa di atas nak lawan semua orang Quraisy ni, kena banyak ni. Lagu mana? Fatarassadu lin Nabi. Mereka itu duduk nak nanti buatlah Nabi saat itu fil lail, di waktu malam, liyuqi'u bihi idza qama min firasyi. Nak kenakan Nabi apabila Nabi bangun pada tempat tidur. Tapi faja'ahul wahyu, maka datang kepadanya Nabi wahyu minas sama', Jibril beraya, wa kharaja alaihim, maka Nabi tubik keluar pada rumah dia, fadarra ala ru'usihim turab wa kharaj. Nabi ambil pasir tabu tah kepala mereka itu. Wa a'mallahu absarahum anhu, dan Tuhan butakan mata-mata mereka itu padanya. Mana tak nampak. Hatta iza stabta'uh ja'ahum atin wa qala khaybakumullah. Sehingga apabila mereka itu lama ke, ada orang hak mari saat ni kata khaybakumullah, fa'mung ni. Tak ada boleh pa lah. Putus angin-angin. Qad kharaja Muhammadun, sesungguhnya telah tubik dah oleh Muhammad, wa dharra ala ru'usikum turab, dan dia tak perlu tanah di atas kepala ni. Fa nafadha kullu minhum turab an ra'sih, maka akak dah getaklah semua kepala tu. Wa mana Allah rasulahu minhum, maka Tuhan pun sekat Rasul pada mereka, tak boleh buat apa. Wa adhina lahu fil hijrati ilal Madinah, maka dia pun Tuhan izin hijrah pada Madinah. Fa hajara ilaiha, maka dia Nabi hijrah. Wa ayyadahu Allah bi ashabil muhajirin wa ansar, wa lam yadhilla amruhu ya'lu hatta dakhala Makkah unwatan. Dan Nabi boleh masuk Mekah semula pula kan. Tapi kalau kira ni dia banyak orang sana ni, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Baghawi ada sebut, dia kata gapo al-makru ni tipu hak fuak dia duk tipu, kata hak Tuhan sebut idzan kurubikal ladzina kafaru, fuak kafir Quraisy ni tu nak tipu daya Nabi lagu mana. Dia kata wa hadzal makru ala ma dzakarahu Ibnu Abbas wa ghairuh, tipu daya orang Quraisy saat ni ngikut apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas dan lain min ahli tafsir, daripada ahli tafsir, anna Quraisyan farraqu. Puasa orang Quraisy saat ni tu, lama aslamat al-ansar, fa Quraisy saat ni tu tak kalau orang Ansar masuk saat ni, dia takut an yatafaqama amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, takut banyak dah orang pakak duk beripung, dah orang pakak sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni. Fajtama'a nafarun min kibarihim fi darin nadwah, maka pakak beripung dah beberapa ramailah daripada orang besar Mekah di Darun Nadwah, dia tasyawaru fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk nak mesyuarat Nabi ni dah. Wa kanat ru'usuhum, ketua mereka itu pada hari itu Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ah, Utbah dan Syaibah, seorang dua anak kepada Rabi'ah lah. Wa Abu Jahal dan Abu Jahal ibnu Hisham dah. Wa Abu Sufyan dan Abu Sufyan, wa Tu'aimah bin Adi, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Nadhr bin Haris, wa Abu Bakhtari bin Hisham, wa Zam'ah bin Al-Aswad,
wa Hakim bin Hizam. Nah, wa Nabiyyi wa Munabbih ibn al-Hajjaj. Nah, wa Nabi tak kena macam wa Nabi wa Munabbih ibn al-Hajjaj, nama orang belakang Umayyah bin Khalaf. Fa ni bakal beripun di dalam naduah. Fa taradahum iblis fi surati syekh. Nah, maka sekak akan berkata mereka tu bakal nak pergi situ tu, sekak oleh iblis. Iblis tu fi surati syekh, wa rupa orang tua. Falamma ra'au, tak kalau waktu nampak orang tua ni qalu, mereka itu berkata, man anta, mung ni siapa? Qala syaikhun min Jaddin. Dia kata aku ni orang tua lah daripada Najdi. Najdi ni orang Taif tu. Boleh tu. Sampai tu bijtimaikum, aku dengar mung dok beripun saat ni, mung nak beripun fa aradtu an ahdurakum, dan aku nak mari bersama. Walam tu'limu minni ra'yan wa nushan. Janganlah kamu tak peluang kepada aku lah. Nasihat. Qalu, mereka itu berkata, udkhul, masuk. Fadakhala, maka dia pun masuk. Faqala Abul Bukhturi, ya ta'amma ana, adapun aku, fa'ara an ta'khudhu Muhammadan wa tahbisu fi bait. Aku ni duk nampak kata kita ni gak Nabi, gak tamak dia tali kurung dia dalam satu rumah. Wa tashuddu withaqah, dan kita kukuh ikat kejak lah. Wa tasuddu babal bait, dan kita katuk pintu rumah ni. Ghairuk kawah apa ni? Maknanya buka lubas tulkuna ilaihi ta'am wa syarabah. We ada lubas, we boleh Allah makan ni lah. Wa tatarabbasu raibal manun hatta yahlaka fi. Tunggu satu masa supaya dia menasa lah. Kama halaka man kana qabl min syu'ara. Puan kata Bukhturi saat ni, Bukhturi deh. Dia kata lagu tu fasaraka Abdullah Syekh Najdi, maka syaitan hak rupa orang tua saat ni tu jekah. Dia kata la bi sarra'i ra'aitum. Ni pandang hak teruk sekali, tak sarut teruk. Wallahi la in habastumuh fi baitin, kalau mu ikat tamak kurung di rumah fi baitin fa kharaja amruhu min wara'il bab alladhi ghalaqtum dunahu ila ashabih. Nah, maka orang akan tahu daripada belakang pintu tu. Siapa berita tu pada orang-orang dia, fayushiku an yuthbitu alaikum yuqatilukum wa ya'khudhu min aidikum, boleh hari pakak mari serai ambil dia kelik ni. Qalu sadaqa syekh, mereka kata betul lah kata. Wa qala Hisham bin Umar bin Bani Amir bin Lu'ay, ya ta'amma ana fa ara an tahmiluha ala ba'ir tukhrijuhu min adhhurikum fala yadurukum ma sana' wala aina waqa' idza ghaba ankum wastarahtum minhu. Aku ya kata kita muat uta ikat situ. Uta tu nak gimana ikut dia, nak jatuh di mana agak, nak mati di mana ikutlah. Wa qala iblis hadza lakum bi ra'yin ta'tamidu alaih. Ini satu pandangan hak kamu duk berpegang ni. Dia kata ta'tamiduna alaih ta'miduna ila rajulin qad afsada ahlamakum fatukhrijunahu ila ghairikum fayufsiduhum alam tarau ila halawati mantiqih wa halawati lisanih wa akhdhil qulubi ma tasma' min hadithih. Ayah kata kalau aku tu nak seolah kamu nak sengaja lepas pada seorang hak boleh jadi buat rusak ahlamakum, cita-cita kamu lah. Kerana boleh jadi kamu waktu baik dia saat ni pergi tempat orang lain pula. Orang lain dengar je duk kecek ke apa tu ni kok, maka orang turut dia pula. Itulah maksud. Lepas tu faqala Abu
Abu Jahal kata, wallahi, demi Allah, la usyiranna alaikum bi ra'yin ma ra'a ghairuhu. Nah, inni ara an ta'khudhu min. Dia kata, wallahi la usyiranna alaikum, aku nak royak kepada kamu bi ra'yin. Satu pandangannya ma ara ghairahu. Aku tak nampak hak yang lain lah. Inni ara, aku nampak, an ta'khudhu min kulli batnin, bahawa kamu ambil daripada tiap-tiap kabilah min Quraisyin, daripada Quraisy, syaban, nasiban, wasitan, fatiyan, orang muda, tu orang muda gagah, sehat, muda lah. Thumma yu'ta kulla fatan minhum sayfan sariman, maka diberi tiap-tiap seorang saat ni itu pedang. Nah, thumma yadribuh darbata rajulin wahid, kama dia bunuhnya dengan satu seperti satu kali tikai lah. Fa idza qataluh, apabila mereka itu bunuh, tafarraqa damuh fil qabail kulliha. Jadi makna kata kena belaka, kena salah belaka lah kabilah-kabilah lain. Wala adhun hadzal hayy min bani Hashim yakuna ala harbi Quraisy kulliha. Dia kata, aku tak sekolah kata ini ni daripada Bani Hashim saat itu kuasa nak pergi orang Quraisy semua lah, moga dia bunuh saat ni pakai apa-apa. Wa annahum idza ra'au dzalik qabilul akla, maka kalau mereka itu mereka itu tengok lagu tu gak, mereka terimalah bayar deh, bayar dia ni. Fatu'addi Quraisyun diyatah, maka tunailah oleh orang Quraisy akan dia. Faqala iblis, maka iblis kata, la sadaqa hadzal fatah, kena hak ni. Maka sebab tu dia ambil hak tu. Berkata surat tu, fa'ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bidzalika. Maka datang Jibril pada Nabi, ya Nabi, wa amrahu alla yabit fi madja'ih alladhi kana yabit fi. Lepas tu Jibril wayak jangan tidur tempat ada tidur sama. Wa adhina Allahu lahu inda dhalika bil khuruj ila al-Madinah. Nak tu habu izin supaya Nabi tu baik Madinah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib an yanam fi madja'ih. Maka Nabi suruhlah Sayyidina Ali tidur tempat tidur. Wa qala lah. Dia berkata kepadanya, tasih buburdati hadhihi fa innahu la yakhlus ilaika minhum amrun takrahu. Suruh selimut dengan kain Nabi SAW. Maka Nabi kata, maka tak akan sapa kepada akal ni, benda tak suka lah, benda benci, maknanya mereka tak boleh buat apa, selimut kain Nabi saat ni. Thumma kharaja Nabi SAW fa akhadha qabdatan min turab. Kemudian Nabi ambil cekok tanah saat ni, fa akhadha Allah absarahum anhu, maka Tuhan buat mata mereka tak nampak Nabi. Faja'ala yanthru turab, Nabi ambil tanah tabu ala ru'usihim, di atas kepala mereka. Huwa yaqra, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-adqani fahum mukmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakshaynahum fahum la yubsirun. Tu kama dia ni baca tu, wa madha ila al-ghar min thur huwa wa Abu Bakrin wa khallafa Aliyan min Makkah hatta yuaddi anhu wada'an allati qabilaha wa kart wa tuda'in Nabi sallallahu alaihi wasallam sidq wa amanati. Nabi bersuruh Sayyidina Ali tidur, Nabi tu baik kepada Ghar dengan Sayyidina Abu Bakar dan Nabi ganti ke Sayyidina Ali di Mekah tu hatta bagi semua mereka duk taruh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni panjang lagi dah. Ya tahu. Cerita ni kita dengar semua dah. Wa batal musyrikun yahrisuna aliyan fi firasy Rasulillah. Fak kafir Quraisy pakak duk tunggu situlah. Duk tunggu Ali lah di tempat tidur saat ni. Yahsabun annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka duduk seka kata itu Nabi lah. Falamma asbahu tharu alaih. Pok kata sudah pagi dan maka serai masuk fara'au aliyan radhiyallahu an. Maka mereka nampak atas Ali faqalu aina sahibuk? Duk mana Nabi? Qala la adri, aku tak tahu. Faqtassu atharah wa arsalu fi talabi. Mereka itu pun kita tengok Mekah, turut cari falamma balagul ghar. Mereka bila sampai di gua ra'au ala babin nasjal ankabut. Nampak sarang burung. Wa qalu law dakhalahu lam yakun nasjal kabut. Nah, kalau dia masuk lam yakun nasjul kabut. Nah, saya tak ada nasjul apa ni sarang burung la babi fa makatha fi thalathan. Nabi pun duduk situ 3 hari thumma qadimal Madinah. Kemudian Nabi pun pergi Madinah. Nah, tu makna wa idh yankuru bikal ladzi nakafaru liyusbituk. Tu Tuhan sebut nak ingat ni tu. Au yaktuluk, tak nak bunuh Nabi. Au yukhrijuk, atau nak mengusirkan Muhammad tu baiklah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Tuhan buat tak berjaya lah. Wallahu khairul makirin. Kerana Allah Ta'ala sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Dan ia terjemuh saat itu menggagalkan. Ia tadi Tuhan, kalau Tuhan tak tipu kan. Dia tak boleh sebut lafaz tipu daya. Orang membabil muqabalah. Daripada bak nak panggil cara balarah tu kecek. Dia mau tipu kita, tipu kelik. Gitu ya. Sebenarnya bukan tipu. Dan itu adalah menggagalkan wak tak berjaya lah. Habis kata wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah kita ngaji tafsir ni boleh panggil boleh banyak benda lah. Boleh banyak benda dah, boleh ngaji banyak benda-benda baru dah. Kita boleh baca tafsir tu tafsir ni. Assalamualaikum. Alam, Babo, tanya sikit. Ya. Kita beli zakat, Babo. Lepas tu kita tak sel beli duit. Kita nak ambil duit tu, kita beli barang. Nak bagi orang ni. Boleh tak, Babo? Tak boleh. Tak boleh dia. Bukan duit tu dia. Ya zakat mal ni zakat kita duit zakat duit taruh no duit. No, tak boleh tukar beli barang. Tak boleh. Boleh dia. Sebab atau tu susah lah lingkir atau nak beli barang tak boleh kat dia. Dah kita duit ya, duit sikit-sikit sore tak apa. Awak kan. Jadi tu nakเป็นของคือไม่ได้เลยใช่ไหม ไม่ได้ Ya ada mazhab Hanafi tapi tak itulah. Yaคือต้องเป็นduit tu kan duit dah. Duit kalau duit zakat atau duit. Tukar barang tak boleh. Ya. Masih apa? Assalamualaikum. Salam. Dah ya zakat ni kita panggil zakat duit. Bila zakat duit sipai maka kita kena zakat duit. Tu itu ya orang ni ya payah tik ya panggil bila nilai barang sat ni jadi gulai. Kadang-kadang setengah ni tu lah gulai. Sebab tu molek duit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ya. Itu rambut dengan kuku itu boleh kerak dak kalau kita meher. Lepas tu kena bekno asal luruh rambut luruh tu ya kena taruh pun boleh tahu lalu bekno. Masalah rambut, masalah kuku semua saat ni. Ketika kita uzur saat ni tu boleh kerak ada apa makruh sahaja. Makruh sahaja. Kalau kita kerak dah saat ni tu rambut kita, kuku kita tak kena basuh, tak kena taruh manin dak, ya kena wajib kita kena sampai ke air hak duk tubuh kita tu. Tu boleh haji nak usaha itu dia tapi ya orang kita ni kadang-kadang kita hurai cuma doa ke siapa ke suruh taruh suruh apa ya bukan dia. Kena mandi kena apa benar rambut. Dak ya mani sani hak duk tubuh kita ya, hak duk lekat tubuh lagi rambut hak dak kita lu dak dah. Ya tercabut pada tubuh kita. Fair. Usaha hati nak oyak kok saya pun agak depan lah atau apa nanti nak tanya apa usaha kok mana hari kono makruh saja. Kalau orang uzur nifas kan ni belum hari siap hari. Kuku banyak ya. Tak ada. Nak mana nak gapo makan pun tak boleh kuku banyak ni. Yalah. Makruh saja, tu saja. Ya, masih apa? Sama.
Ya kak kuku kak amuk ihram ketika ihram ya. Ketika ihram. Tak ada tahallul lagi tu ya. Ketika tu tak boleh. Kalau kita dulu ihram kan. Kalau 111925 ni lah kepes. Pos zakak ni dah. Zakak ni fok-fok kita lah ni tu. Dia panggil adalah zakat. Lepas tu nak uwi kadang-kadang dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba nak tanya sikit. Ya. Tanya tu duit dobias. Duit dobias. Sebab kita duk ngajar ya. Sebab kita nak ambil duit dobias kita. Fakru tu mari tua pasir. Tak pergi kalau kita diri boleh tak? Boleh. Tak apa kita lalu boleh. Buat untuk rayut suan ruam. Itu dah Imam Nawawi dah sebut. Bang yusraf lil masalih ammah. Kita guna untuk masalah umum. Perayut suan ruam. Tak boleh pakai peribadi. Itu saja. Dah. Ada demo kata kalau kita lalu diri tak boleh. Kita kena ambil demo. Tak boleh. Tak jalan hak tengah kan sudah kita berlalu kot tu. Tak apa tu ke? Ya. Assalamualaikum. Alah. Dia reba ni duit dok. Biar duit reba. Duit reba ni tu hayat innal ladzina wala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum la ta'kulu riba da'afan mudha'afah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba da'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Reba tak boleh makan kan? Tak boleh guna untuk kita. Sebab kita ada taklif. Batas tak ada. Ya gitu. Maka ulama sebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqi minar riba kuntum mu'minin. Dan Tuhan menghalalkan jual. Masalah muamalah panggil. Wa halallahu bai' wa harramar riba. Tuhan menghalalkan jual dan Tuhan mengharamkan riba. Reba ni tak boleh lah. Hukum ya haram. Tetapi kita buat masalah ammah. Bukan makna kata kita buat masalah ammah saat itu kita buat masalah umum ni. Maknanya kita buat masalah ammah perayut suan ruam lah. Tak betul lah. Saja berat warna dia ni nak buka kedai bila. Ya bila kita nak buat satu benda, ada hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man kanat lahu ila Allahi hajah. Siapa ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala ila ahadin min bani Adam atau pada seorang daripada bani Adam, falyatawadda, maka nak ambil wudu al yuhsin al wudu, nak ambil wudu molek. Falyakum, hendaklah bangun, falyusalli, maka wal yusalli semaya rakaatain. Hendaklah semaya 2 rakaat. Bila sudah semaya rakaat tu maka baca doa lah. Baca doa wal yusni ala Allah wal yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allah la ilaha illa rabbul arsyil azim, la ilaha illa rabbul alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi arsyil karim, Allahumma kashifal gham mufarrijal ham mujib mutarrin idza da'a rahman ad-dunya wal akhirah rahmana fi hajatina hadhihi biqada'i wa najahi rahmatun min siwak. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azama maghfiratik wa ghanimatan min kulli birrin salamatik min Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Alhamdulillah farajtah la maridan syafaitah la hajatan hawajid dunia wal akhirah la qadatir rahman rahimin. Aku tengoklah surat doa hijaz saya tak ada. Baca doa tu insya-Allah. Tak kira hari ke apa pun tak apa. Cuma adalah kita nak tafaul awak-awak boleh tak apalah. Tapi jaga pegang kata benda tu boleh kesal ke apa tak boleh lah. Sekadar tafaulan. Mudah-mudahan tu hewi hala naik gitu lah. Adakah mimpi bersubuh kena mandi wajib? Adakah
mimpi bersetubuh dengan istri atau siapa lah. Kena mandi wajib. Idza ra'al ma, Nabi kata apabila nampak air. Pada nampak air mandi, maka kena mandi. Apabila nampak air, tak ada nampak air tak kena mandi. Itu sahaja. Allahu a'lam. Tijadah sa'u cat dengan kau dah ying yai mak. Orang panggil duk buat fasad. Ya Tuhan sebut, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna, apabila kami nak binasakan satu kaumnya, amarna mutrafiha, kami jadikan pelampau-pelampau sana itu. Dah. Fafasaku fiha, maka mereka itu buat pasik dosa besar. Fa haqqa alaihi al-qawl, maka tentu siapa masa itu fadammarnaha tadmira, tu akan menghancurkan. Tak tu ya. Bila fasad. Ya orang tak kuasa nak royak ke mana. Ya kuasa. Itulah nak royak dunia ni Allah. Ubah banyak. Itu sahaja lah. Terima kasih semualah. InsyaAllah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.